Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amir dalam subjek perniagaan tingkatan 4. Pada video kali ini kita akan fokus bab yang keempat, topik 4.5, iaitu hubungan dan interaksi antara bahagian fungsian yang lain. Okey, apakah tujuan interaksi dengan organisasi luar? Sekiranya kita tengok dalam buku teks di muka surat yang ke-206, okey, tujuan interaksi dengan organisasi luar adalah untuk mewujudkan komunikasi antara perniagaan dengan organisasi luar seperti pihak pembekal, pembiaya, pelabur, agensi kerajaan dan pelanggan. Yang kedua, apakah kepentingan interaksi dengan organisasi luar? Yang pertama ialah untuk mewujudkan jaringan perniagaan. Yang kedua, untuk mengukuhkan hubungan baik sedia ada. Yang ketiga ialah menjalinkan kerjasama strategik. Dan yang keempat ialah menambahkan sumber perniagaan. Ini merupakan hubungan dan interaksi dengan organisasi luar. Kita ambil contoh, organisasi luar ialah pembekal. Pembekal adalah untuk membuat tempahan ataupun membuat pembelian. Membuat tempahan atau membuat pembelian. Yang kedua ialah pelanggan. Pelanggan adalah untuk menjalankan urus niaga dengan menjual produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Yang seterusnya ialah pihak bank. Pihak bank untuk mendapatkan bantuan pembiayaan kewangan. Dan yang terakhir adalah agensi kerajaan. Ianya adalah untuk mendapatkan sesuatu, dapatkan sesuatu kelulusan daripada pihak kerajaan. Seterusnya 4.5.2, iaitu berkaitan dengan aliran maklumat. Sekiranya kita tengok dalam buku teks, kita tengok dalam buku teks di muka surat yang ke-209. Jika kita lihat dalam buku teks, kita boleh tengok di muka surat 209, bermula daripada muka surat 209. Ianya terdiri daripada encoding dan decoding. Kalau kita tengok rajah di sebelah cikgu, Stuart Hall ni telah mencipta ataupun menghasilkan satu kajian berkaitan dengan encoding dan juga decoding. Kalau kita lihat, ini adalah secara orang kata khusus, secara khusus berkaitan dengan aliran maklumat. Ianya bermula daripada sender, orang yang memberikan maklumat, iaitu penghantar maklumat. Dia menghantar menggunakan encoding. Encoding tu apakah penyampaian menggunakan teks, menggunakan audio, menggunakan video. Kemudian dapatlah message. Kemudian dapat tahu apakah saluran media yang digunakan. Kemudian decoding. Decoding yang diterima oleh receiver ataupun penerima. Penerima. Kemudian penerima akan berikan respon, maklum balas, dan akhir sekali mendapatkan feedback kepada sender. Dan kalau kita tengok dalam buku teks, dia ada satu lagi, iaitu dinamakan sebagai gangguan. Gangguan ni maknanya ketika kita berkomunikasi ada sebarang masalah, itu dinamakan sebagai gangguan. 4.5.3, iaitu aliran barang dan perkhidmatan. Bagaimana sesuatu aliran barang dan perkhidmatan ni dapat dihantar kepada pengguna akhir. Yang pertama, mewujudkan katalog dan diedarkan. Ianya adalah tanggungjawab bahagian fungsian pemasaran dan juga bahagian fungsian jualan. Kemudian penerimaan pesanan daripada pengguna. Siapa yang akan bertanggungjawab? Iaitu bahagian fungsian jualan yang akan bertanggungjawab. Yang seterusnya ialah jadual pengeluaran yang dipersetujui. Yang ini adalah tanggungjawab bahagian fungsian jualan dan juga bahagian fungsian pengeluaran. Dan yang seterusnya ialah pesanan bahan mentah. Yang ini adalah tanggungjawab bahagian fungsian pembelian. Seterusnya ialah penerimaan invoice, pembekal dan pembayaran. Yang ini adalah tanggungjawab bahagian fungsian kewangan. Seterusnya ialah pengeluaran item barang dan pengedaran. Ini adalah bahagian pengeluaran dan bahagian fungsian pengagihan. Dan terakhir sekali, penghantaran invoice kepada pembeli dan penerimaan. Yang ini adalah bahagian fungsian kewangan. Jadi itu saja daripada cikgu bagi topik 4.5. Jadi terima kasih.